Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada BH Online bertajuk Polis beri maklumat tambahan mengenai menantu Muhyiddin kepada Interpol. Berita penuh, Polis di Raja Malaysia PDRM sudah menyerahkan maklumat tambahan yang diperlukan Polis Antarabangsa Interpol mengenai Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, iaitu menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, PDRM kini dalam tindakan menunggu maklum balas Interpol bagi meletakkan nama Muhammad Adlan dalam senarai notis MIRA. Maklumat tambahan berkenaan sudah diperoleh daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan dikembalikan semula kepada Interpol, katanya di sini hari ini. Media sebelum ini melaporkan nama peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERS Sendirian Berhad, Mansur Saad, disenaraikan dalam notis merah oleh Polis Antarabangsa Interpol pada 19 Februari lalu. Razarudin mengesahkan permohonan meletakkan nama Muhammad Adlan ke dalam senarai merah berkenaan tidak dapat dilakukan memandangkan ada lagi maklumat tambahan diperlukan Interpol. Beliau berkata, satu maklum balas diterima PDRM daripada Interpol pada 19 Februari lalu yang menghendaki butiran lanjut mengenai Muhammad Adlan. Sebelum itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, tuduhan tanpa kehadiran terhadap Muhammad Adlan Berhan menjadi pilihan terakhir SPRM dalam mengambil tindakan perundangan berkaitan kes disiasat mereka. Beliau berkata, SPRM belum mengambil pendekatan itu berikutan yakin Muhammad Adlan masih boleh dikesan dan balik ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan terbabit. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, Najib tak maklumkan Kabinet Bond AS 3.5 bilion dolar. Berita penuh, seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan Bond 1MDB bernilai AS 3.5 bilion dolar. Nur Aida Arifin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang tadi mengenai perkara yang didakwa dilakukan Najib berhubung penglibatan 1MDB dalam pengambil alihan dua pengeluar tenaga bebas IPP Tanjung Energy Holding Sendirian Berhad TEHSB dan Genting Senyen Sendirian Berhad. Saksi pendakwaan ke-49 itu memberi keterangan semasa perbicaraan hari ini terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib yang dikatakan dengan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Najib sebagai Menteri Keuangan tidak memaklumkan Kabinet berhubung pengeluaran bond AS 3.5 bilion 1MDB, sedangkan sebenarnya obligasi pinjaman sebuah MKD syarikat milik Menteri Keuangan diperbadankan 1MDB akan memberi inflasi kepada keuangan negara. Kementerian Keuangan tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai terbitan dua bond itu yang masing-masing bernilai AS 1.75 bilion untuk pemperolehan TEHSB dan Genting Senyen, kata Nur Aida kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Square. Berhubung bantahan oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah mengenai dakwaan cakap dengar dan keterangan pendapat, Nur Aida memberi keterangan bahawa Najib didakwa menguruskan 1MDB menggunakan pendekatan top down. Saksi itu mendakwa sisatannya menunjukkan perkara ini apabila Najib menandatangani dua resolusi bertulis yang dibentangkan dalam bentuk resolusi pekeliling pengarah DCR yang perlu ditandatangani oleh Lembaga Pengarah 1MDB berhubung pemerolehan dana TEHSB dan Genting Senyen. Pengambil alihan IPP membentuk fasa kedua daripada 4 fasa yang didakwa berlaku antara 2011 dan 2014 dan didakwa mengakibatkan berbilion ringgit diseleweng daripada 1MDB. Bagaimanapun, disebabkan bantahan daripada Syafiee atas alasan cakap dengar, Square mengarahkan supaya sebahagian daripada bahagian keterangan Nur Aida mengenai bond itu digugurkan. Square juga mengarahkan pihak-pihak terlibat membuat
hujahan lisan kemudian berhubung bantahan Syafi'i mengenai keterangan pegawai penyiasat SPRM berhubung dakwaan pendekatan top-down. Persiding Mahkamah Terbuka akan disambung semula pada 24 Januari. Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan Rm2.27 bilion daripada dana 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Kelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013.